Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dikasihi lagi dihormati kepada seluruh sahabat-sahabat, rakan-rakan taulan, saudara-saudara, saudari-saudari, pendengar yang saya hormati. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini 29 Rejab 29 Rejab bersamaan dengan 13 Mac 2001, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus meneruskan kehidupan kita, diberi nafas, kita dapat bangkit bangun di awal subuh, melakukan ibadah, dan mudah-mudahan kita mulakan hari kita pada hari ini insya-Allah dengan semangat yang berkobar-kobar, semangat yang kental, semangat yang jitu, dengan niat dan tujuan kita mengamalkan segala yang Allah perintahkan kepada kita. Mudah-mudahan hari ini kita dapat melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, dan kita dapat jadikan hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelum-sebelum ni, insya-Allah. Jadi sebagai khalifah Allah dan sebagai hamba Allah, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, kita akan sentiasa berazam untuk memenuhkan hidup kita ini, mencari keredaan Allah, memenuhi hidup kita ni sebagai seorang mukmin, insya-Allah, mudah-mudahan, kan? Dan marilah kita berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita, Nabi yang telah menyampaikan risalah dakwah, Nabi yang telah membawa risalah tauhid, Nabi yang telah membawa ilmu ataupun pengetahuan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi yang telah memimpin umat ini ke jalan kebenaran. Kalaulah secara logiknya tak datangnya Rasulullah SAW kepada kita akan menyebabkan kita ni mungkin masih lagi dalam keadaan sesat, mungkin masih lagi dalam keadaan menyembah tumbuh-tumbuhan, hidupan, kepercayaan animisme, Jadi alhamdulillah, dengan kedatangan Rasulullah SAW yang membawa rahmat ke sekalian alam, kita dapat mengenal Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat mengenal matlamat hidup kita, alhamdulillah. Tak lupa juga selawat dan salam buat ahli keluarga baginda, para sahabat, juga para tabi'in, para ulama, seterusnya kepada umat Islam, muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang telah pun dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, tentulah bila kita hidup, perancangan yang kita lakukan di awal pagi, kita nak buat apa, kan? Kita pun fikir nak buat apa hari ni, Jadi tentulah kita merancang sebaik-baiknya, menyelesaikan segala tugas dan aktiviti kita. Kalau kita sebagai seorang ketua keluarga, kita nak menunaikan tanggungjawab kita dengan sebaik-baiknya, kan? Mengejut keluarga kita, menggerakkan ahli keluarga kita untuk solat. Kemudian kita dapat sembahyang berjemaah, tuan-tuan, kan? Kemudian di pagi hujung minggu begini, hari ni hari Sabtu, tuan-tuan, kita dapat mungkin kita dapat melakukan aktiviti-aktiviti bersama dengan keluarga, kita dapat melakukan senaman-senaman ringan, tuan-tuan. Sebagaimana nasihat pakar perubatan, kita hendaklah melakukan aktiviti riyadhah ni. Bahkan bukan hanya menasihat daripada Kementerian Kesihatan saja, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tubuh yang Rasulullah ni orang yang alhamdulillah
sihat badan dia, jaga pemakanan dia. Kemudian Rasulullah ni seorang yang kuda. Orang berkuda ni selalu naik kuda ni badan dia sihat. Sebab dia ada pergerakan-pergerakan yang boleh, maknanya pergerakan-pergerakan dan dengan berkuda tu, menunggang kuda tu menyebabkan badan kita tu bergerak semua. Jadi bila urat-urat kita ni bergerak, insya-Allah kita akan menjadi orang yang sihat, aktif. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pada pagi ni saya nak mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk siri perkongsian saya pada kali ini, insya-Allah berkaitan dengan peristiwa yang berlaku dalam bulan ni. Memang dah makruf dah. Kita dah tahu, kita dah maklum apa yang dicanang ataupun diwar-warkan di kalangan masyarakat, iaitu satu peristiwa yang sangat besar. Peristiwa apa tuan-tuan? Peristiwa mukjizat yang besar, yang terbesar yang berlaku ke atas diri Rasulullah SAW, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi pagi ini saya nak berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian satu peristiwa, satu ibrah. Tajuk perkongsian saya pada pagi ini ialah ibrah Isra' dan Mi'raj. Ibrah peristiwa Isra' dan Mi'raj yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Jadi sebagai umat Islam yang percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman dengan perkara-perkara ghaib, tentulah perkara peristiwa Isra' Mi'raj ni adalah salah satu peristiwa ataupun kepercayaan tentang perkara ghaibiyat, benda yang tak nampak dalam mata kasar kita. Kita melihat dengan mata hati kita. Kita percaya dengan iman kita, percaya dengan akal kita. Kita mengetahui tentang bukti-bukti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada kita tentang peristiwa yang berlaku ke atas diri Rasulullah SAW. Kenapa dipanggil mukjizat, sahabat-sahabat sekalian? Kerana mukjizat ni ialah sesuatu yang mencari adat, sesuatu yang diberikan hanyalah kepada para nabi dan rasul. Mukjizat yang diberikan kepada Rasul, di antaranya Rasulullah SAW mendapat mukjizat yang berlaku, sesuatu yang di luar akal manusia, di luar kemampuan manusia. Manusia tak boleh nak mengandaikan. Jadi kelebihan mukjizat ini yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Ketika mana yang kita boleh faham, kita tahu, yang selalu diberitahu oleh para alim ulama, guru-guru kita, bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj ni berlaku ke atas diri Rasulullah SAW, iaitu pada 24 Rejab, 24 Rejab daripada 10 tahun ke-10 kenabian, ketika mana Rasulullah SAW berada di Madinah. Ketika Rasulullah berada di Mekah. Jadi berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ni tuan-tuan, kalau kita menggali, kita mencari, kita membedah, kita menganalisis kenapa berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini tuan-tuan, yang diberitahu oleh para ulama, guru-guru kita, bahawa diangkat Rasulullah di Isra' dan di Mi'rajkan Rasulullah SAW ke langit, daripada Mekah, ke Madinah, kemudian daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian daripada Masjidil Aqsa naik ke langit, tuan-tuan. Jadi antara tujuan yang disebut oleh para ulama berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ni ialah kerana di waktu tu Rasulullah SAW diuji dengan tahun kesedihan. Rasulullah kehilangan orang yang dikasihi, di antaranya iaitu Siti Khadijah dan juga datuk bapa saudara Rasulullah dan datuk Rasulullah yang telah mempertahankan baginda selama kerja dakwah yang berlaku. Maka mereka-mereka inilah yang banyak mempertahankan Rasulullah SAW, yang menjadi tulang belakang kepada baginda, yang menyokong perjuangan Rasulullah SAW, dakwah Rasulullah yang Rasulullah lakukan di kota Mekah ketika itu. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ketika berlakunya peristiwa kesedihan, tahun kesedihan, kehilangan orang-orang yang Rasulullah sayang, Rasulullah kasih, kemudian baginda mendapat tentangan yang hebat daripada kaum musyrik di ketika itu,
menekan dakwah Rasulullah SAW, kemudian dengan ujian-ujian yang lain, yang semuanya itu kadang menyebabkan satu pukulan yang begitu hebat kepada Rasulullah SAW. Maka untuk menguatkan, membugarkan, menyegarkan jiwa Rasulullah SAW, untuk supaya kembali kuat dengan kesedihan yang berlaku, maka Rasulullah SAW diangkat ke langit, diperlihatkan berbagai peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam Isra' dan Mi'raj Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, saya tidak bercadang untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian tentang peristiwa Isra' Mi'raj secara detail. Saya kira di kalangan sahabat-sahabat, ramai di kalangan kita yang dah tahu tentang rentetan perjalanan Isra' dan Mi'raj yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Kita dah maklum dah benda ni, sebab saban tahun kita diingat-ingatkan, saban tahun kita dikongsi, diberi penerangan tentang bagaimana peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku kepada Rasulullah SAW. Cuma sahabat-sahabat sekalian, pada pagi ini saya nak berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian ialah pengajaran, ibrah. Ibrah ni maksudnya pengajaran yang boleh kita ambil, yang boleh kita petik, yang boleh kita congkel, yang boleh kita jadikan sebagai pengajaran, sebagai contoh, sebagai semangat kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, maka para ulama, di kalangan para ulama ni ada mencongkel ataupun mengambil pengajaran yang berlaku kepada Rasulullah SAW, yang mana boleh kita jadikan sebagai penguat semangat kita, sebagai ilmu, sebagai perbandingan, sebagai motivasi kepada kita untuk dalam kita nak melakukan yang terbaik, sebagai melakukan tugas dan peranan kita sebagai hamba Allah, melakukan tugas kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, memenuhi hidup kita ni dengan amalan-amalan soleh, insya-Allah, tuan-tuan. Jadi antara ibrah, kalau nak kira ibrah ni banyak, pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, bagaimana Rasulullah ni diperlihatkan dengan azab, balasan-balasan yang akan diterima oleh orang yang melakukan kebaikan, balasan-balasan yang akan diterima oleh manusia yang melakukan kejahatan, diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah dinaikkan bertemu dengan para Nabi, di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sehinggalah langit yang ketujuh. Banyaklah peristiwa-peristiwa. Kemudian baginya Rasulullah sampai ke Baitul Izzah, dan sampai kepada Sidratul Muntaha dan sebagainya. Jadi segala peristiwa yang diceritakan itu telah kita maklum. Jadi kemudian antara pengajaran ibrah yang dapat kita congkel daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, antara yang terbesarnya sahabat-sahabat sekalian, ialah berlakunya satu penganugerahan, satu arahan ataupun satu perintah yang diberikan kepada Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu perintah melakukan solat. Jadi ketika berlakunya Isra' dan Mi'raj, maka Allah memerintahkan kepada umat Islam, kepada Rasulullah SAW, dan diwajibkan kata umat Islam itu melakukan solat. Jadi ibadat solat diberikan secara khusus kepada Rasulullah SAW ketika mana berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bila kita bercerita tentang pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, yang suka saya nak berkongsi antara pengajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, ialah yang diantaranya ialah bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj ini merupakan satu pengiktirafan kepada Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi dan sebagai seorang Rasul. Maknanya Rasulullah SAW diangkat ke langit, bertemu, diperlihatkan dengan berbagai peristiwa, diberikan perintah solat, kemudian diperlihatkan dengan segala perkara-perkara ghaibiyat yang tidak boleh dilihat daripada mata kasar manusia. Kemudian Rasulullah SAW sebelum dinaik ke langit, dibedah oleh para malaikat, dibedah oleh malaikat Jibril, untuk memastikan Rasulullah SAW ni
bersih dan suci jiwa dan lahir dan batin baginda. Dibedah, kalau diikut sejarahnya Rasulullah ni dibedah daripada dada hinggalah ke pusat. Dada hingga ke perut ni, maka dikeluar, dicuci dengan air zam-zam, dibuang segala sifat-sifat yang negatif, dimasukkan dengan sifat-sifat mahmudah, dikeluarkan sifat-sifat yang mazmumah dan sebagainya lah, an-nifaq dan sebagainya. Walaupun kita percaya bahawa Rasulullah ni seorang yang maksum, tapi untuk memastikan untuk bertemu dengan Allah SWT, naik ke tempat yang Baitul Izzah, Sidratul Muntaha dan sebagainya, untuk bertemu dengan Allah SWT, maka dibersihkan dulu, disucikan dulu jiwa Rasulullah, lahir dan batin Rasulullah. Maka Rasulullah naik tu dalam keadaan bersih, tuan-tuan. Bersih daripada segala dosa, bersih daripada segala kotoran-kotoran. Ini menunjukkan kepada kita satu pengertian bahawa, satu pengajaran bahawa untuk kita bertemu dengan Allah SWT, maka kita perlu jiwa yang bersih. Untuk bertemu dengan alam akhirat, kita perlu pada jiwa yang bersih. Untuk memikul tanggungjawab kita sebagai orang yang nak menyuruh kepada kebaikan, orang yang nak mengajak kepada kebaikan, orang yang nak membawa risalah tauhid, orang yang nak membawa akidah, orang yang nak menjelaskan tentang keesaan Allah SWT, iaitu kalangan bagi mereka para da'i, menyambung perjuangan Rasulullah SAW, menyambung perjuangan para nabi dan para rasul dan para ulama. Maka para da'i, mereka yang nak menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka nak menyeru kepada keimanan, menyeru kepada takwa, maka mereka juga perlu kepada penyucian diri. Ini satu iktibar atau pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi ketika Rasulullah diangkat, dibawa pergi ke berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah dibersihkan dulu lahir dan batin Rasulullah, diganti dengan iman, diganti dengan nur, diganti dengan cahaya daripada cahaya-cahaya yang baik, diganti dengan keimanan, dengan ketakwaan dan sebagainya. Jadi kemudian setelah dibersihkan, maka berlakulah peristiwa dinaikkan Rasulullah SAW. Kemudian antara ibrah yang lain yang boleh kita ambil tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, ialah bagaimana Rasulullah SAW ni diberi pendidikan. Pendidikan menjadi satu medium penting ketika mana berlakunya Isra' dan Mi'raj. Ketika Rasulullah di-Mi'rajkan di Baitul Izzah, di Sidratul Muntaha, di satu tempat yang mana diperlihatkan syurga dan neraka. Allah nak didik Rasulullah SAW tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj, bagaimana diperlihatkan seksaan neraka, seksaan api neraka ni, tuan-tuan, diperlihatkan tentang nikmat syurga. Maka itu merupakan satu pendidikan. Jadi di sini menunjukkan bahawa pengajaran yang boleh kita ambil di sini, bahawa menunjukkan pendidikan satu medium yang penting, medium untuk mendidik manusia melalui pendidikan. Jadi nak membentuk manusia ni, tuan-tuan, pada perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang positif, maka medium pendidikan tu sangat penting. Jadi Rasulullah SAW telah membina madrasah. Kalau kita tahu tentang sejarah Rasulullah SAW membina madrasah di Mekah dan di Madinah, kan? Di Madinah Rasulullah SAW membina negara Islam, terbinanya satu tamadun, pembinaan melalui madrasah Rasulullah SAW, dididiknya para sahabat, dengan kaedah pendidikan Rasulullah yang kita tahu, Rasulullah mendidik para sahabat, selalu dipanggil, selalu dibawa berjalan. Bila berlaku turunnya wahyu, dipanggil ni para sahabat berkumpul dan disampaikan wahyu. Kemudian kaedah pendidikan Rasulullah SAW dalam mendidik sahabat disampaikan dalam bentuk peringatan-peringatan yang baik, ancaman dan juga berita gembira. Kemudian dalam pendidikan Rasulullah SAW diceritakan tentang sejarah-sejarah, peristiwa-peristiwa yang berlaku sebagai bukti kekuasaan Allah, bukti keesaan Allah, bukti tauhid kita kepada Allah SWT. Ini semua dapat membentuk jiwa para sahabat yang ketika itu di zaman jahiliyah mereka banyak melakukan benda-benda yang syirik,
Tapi datangnya Rasulullah SAW, Rasulullah membentuk jiwa para sahabat sehingga melahirkan sahabat-sahabat yang hebat Rasulullah, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Begitulah kehebatan pendidikan Rasulullah SAW, dan kita memahami dan ibrah pengajaran yang kita ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini, tuan-tuan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendidik Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala mendidik Rasulullah SAW untuk menjadi orang yang hebat, orang yang tinggi keimanan, kepercayaan tauhid dia. Di samping dengan pengetahuan, dengan bukti-bukti yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah ni, tuan-tuan, dia akan bergelanggang kepada masyarakat ketika mana bertemu dengan masyarakat, diuji dengan berbagai, maka disuntik dengan semangat baru. Sebab itulah di antara pengajaran dan iktibar yang boleh kita ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ni, tuan-tuan, Rasulullah disuntik dengan motivasi baru. Rasulullah disuntik dengan semangat baru. Diperlihatkan dengan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku di depan mata Rasulullah SAW. Menyuntik semangat Rasulullah di waktu Rasulullah dilanda dengan kesedihan, dengan sebab kehilangan, kemudian diuji dengan segala bentuk pancaroba, segala bentuk penghinaan, segala bentuk halangan yang dilakukan oleh kafir musyrik di kota Mekah ketika itu, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, antara ibrah yang lain dalam kita berdakwah ni, tuan-tuan, sebagai mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, tuan-tuan, ataupun kita sebagai seorang guru mendidik masyarakat, mendidik anak-anak murid kita, tuan-tuan, maka tugas kita sebagai pendidik, tuan-tuan, sebagai ibu bapa dan sebagainya, sebagai ketua keluarga, ketua organisasi, kalau kita dalam masyarakat, kita sebagai ketua komuniti, ketua masyarakat, kalau kita dalam kelas sebagai pelajar, kita dilantik sebagai ketua, ataupun ketua kepada diri kita sendiri, tuan-tuan, sebagai manusia biasa ni, tuan-tuan, kadang-kadang berlaku rasa lemah dalam jiwa kita. Sebab manusia ni begitu sifat dia, tuan-tuan. Rasa lemah, rasa kadang-kadang didatangi rasa bosan, rasa boring dan sebagainya. Maka jiwa manusia ni perlu diisi, tuan-tuan. Pengisian yang sebenarnya, pengisian yang betul dapat meningkatkan semangat. Dengan erti kata lain, tuan-tuan, pengajaran yang kita ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW ni ialah pembugaran jiwa, tuan-tuan. Sebab itulah kita ni disunatkan berjalan, bermusafir, melihat tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, melihat tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku, melihat tentang kesan sejarah, membuktikan kebenaran Al-Quran. Kalau kita dalam Quran kita baca tentang kisah Nabi Musa AS bersama dengan Fir'aun, yang kita dengar daripada peristiwa yang dirakam dalam Al-Quran. Tetapi, tuan-tuan, untuk meningkatkan keimanan kita, maka kita melihat bukti yang berlaku. Dan semua yang dinyatakan dalam Al-Quran terbukti berlaku, tuan-tuan. Sebagaimana berlakunya di negara Mesir, yang disebutkan dalam Quran kisah Nabi Musa, berlakunya membelah Laut Merah, dibelahnya Laut Merah, melintahnya Nabi Musa dengan pengikutnya. Dan sekarang ni ada di sana, tuan-tuan. Sungai Nil yang disebut tu ada di Mesir. Kalau masa saya belajar di sana, saya melihat sendiri dan saya terfikir, ya Allah, beginilah bagaimana berlakunya peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Musa, dibelah Laut Merah tu, tuan-tuan. Kemudian melintahnya Nabi Musa, Sungai Nil, melintahnya Nabi Musa bersama dengan pengikut-pengikutnya nak melarikan diri daripada buruan Firaun. Firaun nak bunuh mereka ni sebab kerana mereka menidakkan, menolak tentang dakwaan bahawa Firaun itu sebagai Tuhan, dianggap sebagai derhaka. Sedangkan Nabi Musa itu merupakan anak angkat kepada Firaun, tetapi anak lelaki yang dibunuh di zaman dia untuk mengelakkan mana-mana anak lelaki yang akan menjatuhkan kerajaan dia. Tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, anak lelaki yang dibunuh masa zaman dia untuk mengelakkan lelaki tersebut akan menjatuhkan kerajaan, rupanya datangnya daripada dalam istana itu sendiri. Begitulah yang berlaku. Jadi maknanya peristiwa yang berlaku disebutkan bagaimana
tentang makam-makam, bagaimana kesan-kesan sejarah yang berlaku di Mekah dan di Madinah dirakamkan dalam Al-Quran. Bagaimana kisah berlakunya Nabi Saleh, bagaimana kesan tempat Nabi Adam alaihissalam ketika dan berlakunya peristiwa pada Nabi Isa alaihissalam. Semuanya ada. Jadi kesan sejarah ni tuan-tuan memperlihatkan kepada kita bahawa apa yang tercatat dirakamkan dalam Al-Quran tu memang ada, memang wujud, memang ada. Jadi dengan kita bermusafir tuan-tuan, bermusafir, berjalan, melihat tentang kebesaran, diperlihatkan kepada kita tentang kebenaran yang berlaku. Bukan hanya kita baca dalam Quran saja tuan-tuan, kita memperlihat. Jadi kalau ada rezeki, ada peluang tuan-tuan, kita bermusafir lah. Sebagaimana yang berlaku sekarang ni, umat Islam kadang-kadang bila ada travel dapat melihat, pergi ke Baitul Maqdis, kemudian pergi ke Jordan, pergi ke Mesir, itu semua bumi para anbiya tu. Boleh memperlihatkan kepada kita bahawa sejarah yang dirakamkan dalam Al-Quran tentang kisah para nabi dan para rasul ini memang benar-benar berlaku. Bukan fantasi tuan-tuan, bukan hayalan, tapi memang benda yang real punya, benda yang betul, benda yang benar berlaku. Kemudian antara ibrah yang berlaku yang boleh kita ambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini tuan-tuan, ialah tentang penggunaan burak yang dilakukan. Rasulullah SAW ni dinaikkan di atas burak, kemudian bergerak selaju lebih laju, selaju kilat, selaju cahaya. Jadi burak ni adalah satu seekor haiwan yang digambarkan berkepak, bersayap, berbadannya seakan-akan lebih kecil daripada keldai, lebih besar sikit daripada keldai dan lebih kecil sikit daripada kuda. Ada orang kata haiwan tu macam baral. Baral ni maksudnya antara kuda dengan, wallahu alam, itu antara pendapat lah. Ada yang katakan bahawa saiz dia tu sebesar baral, dan dia boleh bergerak selaju cahaya, kilat. Sebab tu nama dia burak. Burak ni barkun ni ialah kilat. Kilat ni kalau dia pergi, kita boleh tengok bagaimana kekuatan kilat dan kelajuan dia. Jadi dalam masa sehari tuan-tuan, pergi dalam masa satu malam tuan-tuan, berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj. Jadi ini sesuatu yang tak logik pada akal manusia. Ketika pulangnya Rasulullah SAW berkongsi cerita dengan Abu Jahal, ketika dipanggil Abu Jahal kata, ini peluang aku nak malukan Rasulullah SAW, nak malukan Muhammad. Maka dikumpulkan penduduk Madinah ketika itu, penduduk Mekah ketika itu. Diberitahu bahawa Rasulullah, mari kawan-kawan, ni Muhammad nak kongsi cerita ni, dengan tujuan dia nak menghina Rasulullah SAW. Ketika disampaikan peristiwa tu, Rasulullah pun menceritakan tentang apa yang berlaku. Perjalanan antara Mekah ke Baitul Maqdis diceritakan dalam berlaku satu malam. Kalau ikut logiknya, kebiasaannya, perjalanan antara Masjidil Haram, Makkah masa tu, ke Baitul Maqdis memakan masa 2-3 hari. Tapi bagaimana boleh berlaku dalam masa sehari saja, satu malam? Ini sesuatu yang tak logik. Jadi inilah peluang Abu Jahal kata, tengok Muhammad dah gila, berjalan satu malam, kemudian dia cerita tentang apa-apa merepek, entah gilanya Nabi Muhammad. Kau tengok wahai penduduk Mekah, aku dah kata dah Muhammad ni gila. Jadi begitulah jahat musuh Islam. Itulah sampailah digelar sebagai Abu Jahal, bapa kepada orang yang jahil. Jadi jahatnya Abu Jahal, sampai nak malukan Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kalau kita melihat daripada ibrah yang lain, kita memperlihatkan kepada Rasulullah SAW, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini memperlihatkan kepada Rasulullah SAW, menyuntik semangat Rasulullah SAW. Kemudian tentang keperluan, macam saya sebut tadi, tentang keperluan pengetahuan kita pada sesuatu perkara. Bila kita mengetahui sesuatu perkara, kita dah dapat dengan suntikan motivasi tuan-tuan, kita diperlihatkan dengan kebenaran Al-Quran tuan-tuan, kita akan menjadi bertambah iman kita tuan-tuan, bertambah semangat kita tuan-tuan. Kalau jiwa kita lemah tuan-tuan, menghadapi segala mungkin bermasalah di pejabat, di tempat kerja, dengan keluarga dan sebagainya, maka kita kena kembali kepada Allah SWT. Jiwa kita yang lemah ni, tuan-tuan, kita kembali kepada Allah SWT, kita berdoa, kita sembahyang, mengadu kepada Allah SWT. Dalam masa yang sama, kita cuba membugarkan diri kita, semangat kita ni tuan-tuan, dengan membaca tentang kisah-kisah sejarah sahabat-sahabat, kisah-kisah Nabi dan para Rasul.
Kemudian kita pergi bermusafir melihat tentang kebesaran Allah. Kita bermuhasabah tuan-tuan. Kita mengambil iktibar dan sebagainya untuk kita mengecas kembali semangat kita ni. Kalaulah semangat kita ni lemah. Dan sebagai manusia betul-betullah berlaku tuan-tuan kan. Jadi begitu. Jadi berdasarkan ibrah yang saya telah sebutkan tentang binatang borak ni tuan-tuan, menunjukkan kepada kita tuan-tuan penggunaan teknologi. Bagaimana nak menggerakkan daripada Makkahul Mukarramah, Masjidil Haram tadi, Mekah, kota Mekah ke Baitul Maqdis, dalam keadaan sepantas, tentulah kita memerlukan kepada satu alat komunikasi yang baik untuk melancarkan kerja-kerja dakwah ataupun melancarkan urusan kita tuan-tuan. Dengan erti kata yang lain, dalam penggunaan alat sebagai wasilah, maka dia menjadi penting dalam urusan kita dalam melakukan, terutamalah dalam kerja-kerja kita menyampaikan risalah tauhid, mendidik masyarakat. Maka peralatan-peralatan teknologi dan sebagainya perlulah digunakan. Kita tak boleh statik saja tuan-tuan, tak boleh bergantung kepada sesuatu keadaan saja. Kita perlu mempelbagaikan peralatan dan kemudahan. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, kalaulah kita nak memetik tentang ibrah ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, terlalu banyak tuan-tuan. Terlalu banyak yang disebutkan oleh para ulama. Dan saya telah berkongsi beberapa pandangan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj yang dipetik daripada kata-kata ulama yang boleh kita jadikan sebagai pengajaran yang boleh kita gali. Jadi tuan-tuan, dari peristiwa Isra' dan Mi'raj itu kita memperakui Rasulullah SAW sebagai hamba, sebagai kekasih dia, sebagai utusan dia. Kemudian bila mana pulangnya Rasulullah SAW, maka bertambah hebat lagi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mempercayai bahawa Allah tu maha mengasihi baginda, Allah mengiktiraf baginda, Allah telah menyediakan tempat yang istimewa untuk baginda. Maka bertambah-tambahlah keimanan Rasulullah SAW ketika mana diperlihatkan kepada baginda tentang segala peristiwa-peristiwa yang gaib, diperlihatkan ditunjukkan oleh malaikat Jibril, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW. Jadi moga-moga iktibar ataupun pengajaran yang diambil, yang dapat kita petik daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj itu dalam konteks pendidikan kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang orang yang nak mendidik masyarakat, ataupun sebagai seorang insan yang nak mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Maka pengajaran inilah yang boleh kita pegang, kita amalkan dalam kehidupan kita tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan segala yang saya kongsikan pada pagi ini, walaupun tidaklah sesempurna ataupun menyeluruh, apa yang boleh kita petik, walaupun sedikit pengajaran yang boleh kita ambil, mudah-mudahan akan memberi semangat kepada kita, khususnya pada diri saya lah. Dan tuan-tuan, boleh menyuntik semangat kita, mengambil semangat daripada Rasulullah SAW dalam mendidik masyarakat dengan tugas. Kalau kita sekarang ni tugas sebagai berbagai dengan tugas yang kita pikul, dalam kita nak mengatasi, memulihkan semangat kita tuan-tuan, maka peristiwa Isra' Mi'raj ni boleh kita jadikan sebagai perbandingan, sebagai tempat kita bersandar semangat dalam kita nak memperbaiki diri kita dan juga keluarga kita dan juga masyarakat. Jadi itu saja saya kira perkongsian saya pada pagi ini. Mudah-mudahan segala perkongsian ini dapat memberi manfaat, khususnya pada diri saya sendirilah, dan mudah-mudahan dapat juga dimanfaatkan untuk sahabat-sahabat yang berada di bawah sana, insya-Allah. Jadi jangan lupa untuk perkongsian saya pada kali ini, untuk channel YouTube saya iaitu Musafir Ilmu, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya-Allah kita akan terus berkongsi sesuatu yang bermanfaat, yang baik, insya-Allah kan. Sebagaimana menurut saranan Rasulullah SAW, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun sepotong ayat. Jadi ampun maaf, akhir kata ampun maaf daripada saya mohon ampun dan maaf
khususnya dalam menyampaikan fakta ni banyak yang tersilap, banyak yang tersasar, banyak yang tidak benar. Saya mohon ampun dan maaf itu atas kelemahan dan kejahilan saya. Yang benar tu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sama-samalah terima dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Akhir kata, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Jumpa lagi.